Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pada tengah hari ini Allah taala mengizinkan kita untuk sampai dan tiba di rumah Allah ini bagi melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, menambah amalan kita dan juga membekalkan perjalanan kita ini dengan pahala yang berterusan. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah nanti membawa bekalan yang sebaik-baiknya, iaitu berupa pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, masa yang berlalu dalam kehidupan kita ni cukup pantas. Kenapa kita rasa masa kita sangat laju berlalu? Kalau dulu banyak benda yang kita boleh buat dalam sehari, kita rasa nak tunggu daripada pagi sampai ke malam, lama juga. Tapi hari ni pejam pejelik, dah tengah hari. Satgi lepas daripada Jumaat pejam celik, udah malam. Teringat lagi Ramadan tahun lepas, pejam celik nak mai dah Ramadan ni. Kerana Nabi SAW pernah sebut bahawa akan tiba satu masa di mana setahun akan dirasakan bagai sebulan, sebulan akan dirasakan bagai seminggu, seminggu dirasakan bagai satu jam, bagaikan sehari, sehari dirasakan bagaikan sejam, dan sejam, satu jam yang kita ada, tuan-tuan rasa macam mana? Apa yang boleh kita buat dalam sejam? Nabi kata apa? Satu jam itu bagaikan api yang membakar daun kering, sekejap je habis. Dan itulah masa yang sedang kita lalui sekarang, sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kecil kiamat. Dan kehidupan kita di atas muka bumi ini sekejap, sementara, tidak duduk sampai berlama-lama. Macam seorang pengembara yang nak pergi ke satu perjalanan, nak pergi ke suatu destinasi, dia melalui tempat untuk berehat daripada kembara dia itu. Bila sampai di tempat rehat, dia dikehendaki untuk mengumpul bekalan dia, menyelesaikan hajat dia. Begitu jugalah kehidupan kita ini sebelum sampai di negeri akhirat, tempat destinasi yang kita akan duduk dan tinggal selama-lamanya. Di sinilah persinggahan kita untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyak bekalan. Kita ada dua persinggahan sebelum sampai kepada akhirat, iaitu apa? Dunia ni, time kita tengah hidup sekarang ni. Yang kedua apa dia? Alam barzakh. Itu pun tempat kita akan singgah. Sebab Allah sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mereka menziarahi kubur mereka. Allah guna perkataan ziarah, bukan tinggal. Ziarah maknanya pergi sekejap dekat barzakh itu. Tetapi bezanya kehidupan persinggahan di dunia dengan persinggahan di kubur ni apa? Persinggahan dunia inilah tempat kita nak mengumpulkan bekal pahala, kita mencari redha dan cinta Allah. Tetapi persinggahan yang kedua di alam kubur, kita dah tak boleh mencari dah redha Allah, kita tak boleh mencari dah pahala Allah.
Di situ persinggahan itu hanya pit stop sebagai tempat yang pertama nak menggambarkan akhirat kita. Kalau baiklah kita dilayan dalam kubur itu, kubur kita diluaskan, tenang kita di dalamnya, diberi layanan yang baik, dan banyak lagi layanan-layanan yang baik, itu menggambarkan bagaimana kita nanti kehidupan di akhirat. Kita akan dapat redha dan syurga Allah. Tapi kalau dalam kubur, tempat persinggahan sementara itu pun dengan didatangi malaikat yang mengerikan, bertanyakan soalan tak boleh nak jawab, kena pula di dalam itu sedikit siksaan, apatah lagi dekat akhirat, itu menggambarkan akhirat esok akan berlaku yang lebih dahsyat. Kau punya kena. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita ni sekarang ini menerima amanah Allah, di saat gunung tak sanggup menerima amanah Allah, langit tak sanggup menerima amanah Allah, bumi tak sanggup menerima amanah Allah, kerana amanah Allah ini yang berupa syariat, yang berupa agama, yang berupa perintah Allah ini memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan inilah yang sedang kita tempuh, yang sedang kita buat. Pengorbanan untuk mengikuti segala apa yang Allah perintahkan, pengorbanan untuk kita menjauhi setiap apa yang Allah larangkan. Semua memerlukan pengorbanan. Dan ini yang nak membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sanggup untuk berkorban lillahi ta'ala, akan mudahlah kita dalam kubur, bahkan akan mudah di akhirat. Tapi kalau kita tak sanggup mengorbankan sebuah pengorbanan untuk mengikut syariat Allah, kita lebih suka mengikut hawa nafsu, kita lebih suka mengikut kehendak hati kita, kita lebih suka mengikut bisikan syaitan, maka haluan kita nanti akan menjadi sangat sukar untuk kehidupan kita yang kekal. Jadi sebab itu Dr. Aib Abdullah Qarni, dia memberikan satu panduan kepada kita, beberapa perkara sebagai persediaan kita, macam mana kita nak mengecap kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan hidup yang selama-lamanya. Yang pertama sekali, kita lihat setiap amalan kita, kita cek setiap apa yang kita buat, kebaikan yang kita telah laksanakan, adakah di sana ada ikhlas, iaitu kita buat amal soleh itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, maksud dia, ingatlah bahawa kepunyaan hanya kepunyaan Allah, agama yang bersih daripada syirik. Kenapa dikatakan hanya kepunyaan Allah, agama yang bersih tanpa syirik? Kerana orang yang tidak ikhlas, mereka telah melakukan kesyirikan. Ya ke Ustaz? Semayang tapi tak ikhlas, buat syirik ke? Ya, syirik kecil. Kalau kita buka kitab Imam Az-Zahabi yang bertajuk Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi membahagikan syirik itu ada dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar sebagaimana yang kita tahu, seseorang itu bergantung selain daripada Allah, minta kepada pokok, sembah kepada dewi laut, sembah patung berhala. Itu semua syirik besar yang kita nampak. Minta pertolongan dan bergantung kepada kekuatan jin,
Syirik besar. Adapun syirik kecil ni, dia buat benda yang baik-baik. Dia menuntut ilmu, dia pergi ke masjid, ke surau, dia baca Quran, dia zikir, dia apa semua benda yang baik-baik, dia sedekah. Tetapi di dalam hatinya bukan kerana Allah. Dia mensyirikkan amalan itu dengan sesuatu yang lain. Ni nak manusia sebut dia sebagai ahli dermawan. Nak nampak dia sebagai seorang jutawan, dia pun tabung duit, bubuh dalam media sosial. Pasal apa? Nak orang tengok. Dia buat segala kebaikan, dia war-warkan kebaikan itu atas niat apa? Supaya orang puji dia. Oh, bagusnya dia ni. Oh, dia ni ahli syurga. Kalau dia ni pergi berjihad sekalipun, sampailah dibunuh dalam jihad dia tu, tapi hati dia, keikhlasan dia hilang. Dia pergi berjihad, walaupun mengorbankan nyawa dia, mati di dalam medan peperangan itu, tapi hati dia kata apa? Aku keluar ni kerana supaya orang nampak aku sebagai pahlawan, orang nampak aku sebagai pemberani, orang nampak aku singa, orang nampak aku ni pendekar, berani. Nak orang nampak begitu. Niat dia sudah tidak kerana Allah. Walaupun mati, walaupun mengorbankan nyawanya, sesekali Allah tidak akan terima amalan dia tu. Sebab itu bahaya syirik kecil ini, yang disebut sebagai tidak ikhlas ni. Dermalah berjuta-juta ringgit bagi ke anak yatim, bagi kepada masjid, bagi kepada NGO, bagi kepada orang susah, bagi kepada, dia bagi merata-rata. Kita tengok, oh dia ni ahli syurga. Memang dalam hati dia niat supaya orang panggil aku ahli syurga. Dalam hati dia niat supaya orang panggil aku dermawan, orang yang pemurah. Nak orang kenali begitu, tidak ada keikhlasan. Maka apa jadi? Sesatu sen pun Allah tidak mau terima amalan dia tu. So itu tuan-tuan, keikhlasan itu merupakan kunci kepada penerimaan amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Allah berfirman, aku adalah sekutu yang tidak memerlukan persekutuan. Maka sesiapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, aku tinggalkan ia bersama sekutu itu. Hadis riwayat Muslim. Allah bagi tahu siap-siap kepada kita, aku tak mau siapa-siapa yang sekutu dengan aku. Kalau manusia dia perlukan sekutu, kan? Sekutu bertambah mutu. Tapi Allah tak mau. Aku tidak ada sekutu bagi aku. Siapa yang menyekutukan aku, siapa yang pergi ambil benda lain, orang lain, makhluk lain untuk dia jadikan sandaran, dia menjadikan Tuhan, dia menjadikan tempat pergantungan, aku biarkan dia dengan sekutu dia itu, dengan orang yang dia ambil sebagai sekutu aku itu. Allah tak mau peduli kepada dia. Nah, ini satu perkara yang kita kena cek balik diri kita. Setiap amalan kita, adakah benar-benar ikhlas? Yang kedua, bagi kita untuk meraih bahagia di syurga, perbanyakkanlah sujud dan berdoa. Kerana time kita sujud itu time yang paling kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rabi'ah bin Ka'ab dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, aku teringin sangat berada di samping engkau ketika di syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyakkan sujud. Tuan-tuan, kita pernah tak jumpa dengan Nabi? Kita pernah duduk makan sekali dengan Nabi ke? Kita pernah bersembang tak dengan Nabi?
Kita pernah mimpi Nabi tak? Jarang sekali. Nak kata duduk direct dengan Nabi ni memang tak pernah. Dan mimpi Nabi mungkin orang-orang yang terpilih sahaja yang dapat. Tapi Nabi SAW bagi satu peluang kepada kita melalui hadis ini. Rabi'ah, dia ni lelaki, bukan perempuan. Dia pembantu, personal assistant Nabi SAW. Duduk dengan Nabi lama ni. Nabi tanya dia, wahai Rabi'ah, nak minta apa minta? Sian kat pembantu dia ni. Kamu nak minta ada tak kamu nak minta apa-apa? Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak minta satu je. Aku nak duduk berjiran dengan engkau dalam syurga. Ni cerita dia. Nabi tanya, ada tak lain daripada permintaan itu? Dia kata, tak ada dah. Keinginan aku adalah untuk duduk bersama kamu dalam syurga. Maka Nabi SAW kata apa? Bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu, keinginan untuk berada bersamaku di dalam syurga, dengan memperbanyakkan sujud. Hadis ini membuka ruang bukan saja kepada Rabi'ah, kepada kita semua untuk duduk berjiran dengan Rasulullah SAW. Macam mana cara dia? Nabi kata, banyakkan sujud. Bukan time goal je sujud. Apa maksud memperbanyakkan sujud? Kita semayang fardu, kalau subuh 4 kali sujud, boleh memperbanyakkan lagi sujud tak? Aku nak 6 kali lah, 12 kali, boleh tak? Tak boleh. Semayang fardu zuhur 8 kali sujud, boleh pi ganda 16 kali sujud. Aku nak memperbanyakkan sujud, boleh tak? Tak boleh. Yang memperbanyakkan sujud ni boleh dalam apa? Dalam sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat 2 rakaat, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Memperbanyakkan sujud dengan sembahyang sunat. Maka semakin banyak kita sembahyang sunat, itu membuka lebih banyak ruang untuk kita berada dengan Rasulullah SAW di dalam syurga. Nah, tuan-tuan tahu bagaimana nak duduk dengan Nabi? Perbanyakkan sujud, perbanyakkan sembahyang sunat. Itu yang Nabi sebut kepada pembantu baginda Rabi'ah bin Ka'ab. Yang ketiga, bagaimana kita nak bahagia di syurga? Iaitu memperbanyakkan zikir. Memperbanyakkan zikir. Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya hanya dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenteram. Kita ni duduk dalam dunia, serabut tak tuan-tuan? Macam-macam serabut tu ada. Kat tempat kerja serabut, balik rumah pun kadang-kadang serabut, pergi duduk tang mana-mana serabut. Kita cuba keluar daripada keadaan tu. Kita nak healing, pergilah travel ke, pergi duduk bonding dengan family ke. Kita nak keluar daripada keadaan serabut, tapi balik daripada tu, balik pada keadaan serabut. Nah, Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ketahuilah, nak tenang, nak hati tenang dengan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ni luas, tuan-tuan. Bukan sekadar kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bukan tu saja. Bahkan setiap perlakuan kita pada setiap saat, bila kita ikut syariat Allah, itu maksud kita mengingati Allah. Kita timbang perlakuan kita, pertuturan kita, supaya kena dengan syariat Allah, supaya tidak melanggar apa yang Allah larang. Maka itu maksudnya kita sedang mengingati Allah.
Itulah yang disepakati oleh jumhur ulama dalam soal mengingati Allah. Dalam masa yang sama, zikir-zikir yang kita belajar, yang kita tahu, amalkan juga. Sambil-sambil bawa kereta, sambil ride motor, sambil duk masak, apa salahnya lidah kita itu menuturkan zikrullah? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagi tahu perkara yang sama. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Busr, dia kata kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu terlalu banyak bagiku. Dia kata banyak sungguh syariat Islam. Dalam ekonomi ada, dalam pentadbiran ada, dalam sosial ada. Semua syariat Allah ni, setiap kehidupan kita ni, daripada celek mata sampai pejam mata nak tidur tu, penuh dengan syariat Allah. Dia kata, wahai Nabi, banyak sungguh syariat Allah ni, maka tunjukkan aku satu amalan yang mudah bagiku, sehingga aku dapat dengannya sentiasa mengamalkannya. Aku nak mudah saja. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat At-Tirmizi. Kita kalau boleh dalam seharian lidah kita tu duk basah dengan zikrullah, satu faedah dia, pahala itu berterusan. Pahala kita itu kita duk dapat sentiasa. Yang kedua, kita akan kurang bercakap benda-benda yang membawa dosa. Kita kurang membawang. Membawang. Ni membawang ni bukan makcik-makcik ya, pakcik-pakcik pun ramai juga. Bukan pakcik-makcik ya, hak muda-muda pun begitulah. Tapi kalau banyak berzikir ni, kita akan kurang lidah kita itu menuturkan benda-benda yang membawa kepada dosa. Lidah kita mudah tergelincir, kan? Sebab Nabi SAW pernah sebut, seringkali manusia itu melayang-layang di dalam neraka selama 70 tahun disebabkan satu perkataan yang keluar daripada lidah dia. Duk melambung-lambung, turun kena duk bedai dalam neraka tu 70 tahun disebabkan satu ayat ataupun satu perkataan yang menyalahi syariat Allah yang dikeluarkan oleh lidah dia. Sebab itu lidah kita kena jaga. Ya, sebahagian orang memang suka bercakap, cakap tak berhenti. Boleh bercakap, tak ada masalah. Tapi kena ingat, setiap patah perkataan kita itu ditulis oleh malaikat. Setiap patah, tidak terkecuali ke, semua dicatat oleh malaikat. Imam Ahmad bin Hanbal ketika tengah sakit gering, sakit nak mati, dia ada mengeluarkan mengerang. Sahabat dia mai bisik kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya malaikat sedang menulis apa yang kau erangkan itu, yang mengerang tu. Sejak daripada dapat peringatan sahabat dia ni, tak keluar bunyi dah. Kenapa? Takut disoal, kenapa engkau mengerang? Adakah kerana engkau tak redha dengan apa yang Allah bagi kepada engkau, sakit yang engkau sedang hadapi? Jawab apa? Kerana ketakutan itu, lebih rela dia diam sampai saat kematian dia. Maka sebab itu sonok juga, sonok juga kita cakap. Tapi kena ingat, setiap patah perkataan kita ditulis oleh Allah. Maka lebih baiklah kita basahkan dengan zikrullah. Dan yang keempat, pendekkan cita-cita dan angan-angan. Dalam soalan ini, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia pernah kata, kalau engkau sedang berada pada hari ini, jangan tunda waktu esok. Kalau hari ini boleh buat amalan itu, kalau hari ini boleh
tambah pahala itu jangan tunggu nanti. Nanti tua nanti bawa aku nak pergi masjid. Nantilah tua nanti aku taubat. Esoklah aku nak berhenti buat maksiat ni. Minggu depan lah. Itu semua auta. Dia akan pergi lajak lagi sampailah hatta zurtumul maqabir, sampailah kita melawat ke dalam, ziarah ke kubur kita sendiri. Maknanya kita masuk dalam kubur, kita akan berhenti atas sebab kita menangguhkan perbuatan baik kita. Baik itu tuan-tuan, kalau boleh buat hari ni, buat hari ni. Kalau boleh buat tengah hari ni, buat tengah hari. Jangan tunda satgi malam, kerana kematian akan datang pada masa bila-bila sahaja. Itulah pesanan Abdullah ibn Umar. Jangan tunda kebaikan untuk kita buat, jangan tunda taubat kita, jangan tunda pergi kepada masa depan. Boleh jadi tak sampai pada masa depan itu Allah sudah mengambil nyawa kita. Yang kelima, nak bahagia dekat akhirat, sentiasalah kita perbaharui taubat. Tiap-tiap hari. Taubat ni bukan duk tunggu masjid duk buat qiyamul lail semayang taubat je kita nak taubat. Tak, tiap-tiap hari kita sendiri kena taubat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang yang beriman supaya kamu beruntung. Surah An-Nasr ayat yang ketiga. Orang yang nak bahagia dekat akhirat ni hari-hari dia bertaubat. Bahkan Nabi SAW yang kita ketahui maksum dia, sehari tidak kurang daripada 70, ataupun dalam hadis yang lain sehari 100 kali Nabi bertaubat, istighfar. Susah ke istighfar tuan-tuan? Satu perkara tentang istighfar, bila kita istighfar, hadirkan hati juga untuk kita minta ampun kepada Allah. Dalam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tu, ya Allah, ni dosa aku, ampunkan ya Allah, aku tak mau buat dah. Ya Allah, aku pernah buat ni, ampunkan aku dah cuci tangan, ni lah yang dosa tu lah yang aku terbuat tu, minta maaf lah ya Allah. Datangkan, recall balik apa dosa kita kepada Allah, minta ampun, astaghfirullah, 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 tiap-tiap hari. Itu juga tanda kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kalau kita terambil hak orang lain, harta orang lain, kembalikan sia-sia. Ataupun kita pernah buat dosa, kita merendah-rendahkan ataupun mengotori maruah seseorang, minta maaf kepada dia. Dosa dengan manusia pun tidak akan terlepas untuk diadili dekat akhirat. Kalau tidak ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan manusia juga tak boleh masuk ke dalam syurga. Maka selesaikan dosa kita dengan Allah dengan taubat, dosakan selesai kita dengan dosa kita dengan manusia dengan minta ampun, minta halal dan sebagainya. Mudah-mudahan beberapa perkara yang kita kongsikan pada petang ini memberi panduan kepada kita untuk terus bahagia di akhirat kelak. Jadi tindakan dia adalah sekarang, ketika kita masih bernyawa di atas dunia. Jangan bertangguh dan jangan menunggu Israel mencabut nyawa kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.